Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardhis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam-malam 10 akhir bulan Jumadil Ula, kita masih dikekalkan oleh Allah dengan kekuatan iman, Islam, tauhid dan ma'arifah. Tuhan masih beri nyawa kepada kita dan kita dapat melayari bahtera kehidupan ini dengan penuh keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana antara bukti utama Tuhan bagi rahmat dan keredaannya kepada kita, iaitulah dijadikan kita sebagai orang yang sentiasa prihatin dengan persoalan ilmu dan kejahilan. Kita tidak mahu diri kita ini dibelenggu oleh kejahilan. Sebab itulah kita sentiasa berusaha untuk menambah khazanah ilmu bagi diri kita di atas muka bumi Allah. Dan inilah juga antara unsur yang paling penting yang menjadikan kita pada malam ini meninggalkan yang lain. Kita hadir ke surau ini untuk sekali lagi kita duduk di dalam majlis ilmu, supaya ilmu kita bertambah di atas muka bumi Allah. Apabila bertambah ilmu seseorang, kemudian ia pula menjadi orang yang betul-betul faham dengan agama Allah, maka inilah dia hasil daripada keimanan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, apa kaitan ilmu dengan iman? Memang kalau tengok sepintas lalu, dia macam seolah-olah tak ada kaitan apa. Malah kita jangan pula berpegang seperti mana pegangan satu golongan sesat. Kebetulan semalam saya baca kitab Tuhfatur Raghibin di satu masjid, iaitulah Masjid Jami' Seberang Jaya. Kebetulan kita bincang tentang golongan yang termasuk 72 yang disebut oleh Nabi kulluhum finnar.
golongan itu nama dia ialah golongan Murji'ah, di mana iaitulah Murji'ah ini bukan sebahagian daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena jauhkan diri daripada berpahaman dengan pahaman Murji'ah ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Antara salah satu ciri pahaman Murji'ah ialah ilmu itu iman, iman itu ilmu. Apa maksud dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Bagi Murji'ah, iaitulah sesiapa yang berilmu dia beriman pada Allah. Sesiapa yang tidak berilmu maka dia tidak beriman pada Allah. Yang ni kalau nak kira ulama di dalam kitab Tuhfatur Raghibin tu, kitab yang dikarang oleh Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, seorang ulama yang hebat yang berasal daripada kampung Lok Gaban, Martapura, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Dia antara ulama tersohor daripada bumi Nusantara ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Penasihat utama kepada Sultan Banjar yang ke-18 yang bernama Sultan Tahmidullah Ats-Tsani, di mana iaitulah sesungguhnya disebut di dalam kitab ini, iaitulah apabila kita pegang ilmu itu iman, iman itu ilmu, orang yang berilmu itu beriman, dan orang yang tidak berilmu itu kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pegangan Murji'ah. Bila kita pegang lagu tu, kita telah menafikan banyak hujah yang dibawa oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak sesat lagu mana, tuan-tuan? Kalau kita pegang orang yang berilmu beriman, orang yang jahil tidak berilmu kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang berilmu yang kufur pada Allah, tidak beriman pada Allah. Kalau kita kaji orang-orang yang hebat dengan ilmu dulunya, kita ambil satu tamadun yang paling hebat, tamadun Greek ataupun tamadun Yunani, bukan sikit-sikit tokoh-tokoh hebat, Hippocrates, Socrates, Aristotle, Plato, semua ni tokoh-tokoh hebat. Macam Hippocrates, bapa sejarah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tidak beriman pada Allah, mati mereka kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikatakan iman itu tasdik. Siapa yang ada tasdik dalam hati dia, maka dia beriman pada Allah, dan kemudian dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia Islam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaedahnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Cuma memang ilmu dan iman ini ada kaitan di atas muka bumi Allah. Ingat saya sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tabrani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-imanu uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhul ilm, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kata Nabi, al-imanu uryan, iman itu bertelanjang. Apa maksud iman itu bertelanjang? Nabi guna bahasa kiasan. Nah, abang kata tak sempurna iman. Maksud dia lagu itulah. Pasal orang pun kalau dia tidak berpakaian, dia tidak sempurna. Hang tersuadu abang lah siapa pun. Kalau tak pakai apa-apa tu tak sempurna lah. Jadi dia kena ada pakaian dia.
Jadi kata Nabi, iman itu bertelanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaian bagi iman ialah sifat taqwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baru sempurna bagi iman seseorang. Ini Nabi sebut, tuan-tuan. Macam kita lah pakai, barulah elok, walaupun taklah sempurna betul lagi. Pasal kadang dia pakai dah macam orang lelaki-lelaki, dia pakai kain pelikat, baju tak pakai. Okey lah, maknanya ada juga pakaian yang dipakai pada badan dia, tapi tak sempurna lagi, tuan-tuan. Jadi maknanya bagi iman tadi, pakaian utamanya ialah sifat taqwa pada Allah. Pasal itu kita tak akan jumpa orang yang beriman dia tidak bertakwa pada Allah. Lebih-lebih lagi kita tak akan jumpa orang yang bertakwa tapi dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan jumpa, tuan-tuan. Kerana iaitulah iman dan juga takwa ni, iaitulah sering dipasangkan oleh Allah di dalam mana-mana ayat Al-Quran. Antaranya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Dan jikalau penduduk sesuatu komuniti itu mereka benar-benar beriman dan kemudian mereka bertakwa pada Allah, kami akan bukakan kunci keberkatan bagi diri mereka. Kami keluarkan keberkatan daripada langit, kami keluarkan keberkatan daripada bumi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat baik-baik, iman itu bertelanjang, pakaiannya ialah sifat taqwa. Wazinatuhul haya, dan perhiasannya. Macam kita lah, dah pakai baju elok dah, dia kena ada satu lagi pula, apa dia? Aksesori. Baru dia nampak cantik, baru dia nampak lawa. Dan zina ataupun perhiasan ataupun aksesori bagi iman, iaitulah al-haya, sifat malu di atas muka bumi Allah. Pasal itu banyak sekali dalam hadis Nabi sebut tentang malu ni, tuan-tuan. Al-haya'u syatrul iman, malu itu sebahagian daripada iman. Dan kemudian disebut lagi oleh Nabi, al-haya' wal iman mutalabbisan. Malu dan iman itu dia duduk sekali. Apabila hilang satu, hilanglah satu lagi. Apabila hilang malu, maka habislah, tuan-tuan. Iman pun akan mudah hilang. Dan kita hidup di akhir zaman ni, kita akan jumpa satu benda yang Allah Ta'ala tarik daripada banyak manusia, iaitulah sifat malu. Lebih-lebih lagi, malu itu ditarik daripada golongan wanita di atas muka bumi Allah. Apabila golongan wanita ni hilang terus sifat malu dia, saksikanlah itu merupakan zaman ataupun ahdil fasad, zaman yang penuh dengan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nak hurai pun, tuan-tuan pun tahu dah, hari ni macam-macam jenis hilang terus sifat malu ni. Dan kemudian itulah berlawanan dengan sifat Nabi. Sebab sifat utama Nabi antaranya disebut oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji di dalam rawi. Kalau kita masuk di dalam perbicaraan majlis rawi marhaban dan berzanji itu kan, kita ada kitab berzanji, dia ada rawi dia, maknanya iaitulah susunan syair yang menceritakan tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi yang terakhir, apa dia? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat
tawadhu'. Dan adalah sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menzahirkan keagungan dan kemuliaan dia, iaitulah apa dia tuan-tuan? Satu, al-haya, syadidul haya, tersangat malu. Nabi ni orang yang paling malu di atas muka bumi Allah. Dan kemudian tawadhu', Nabi orang yang paling merendah diri. Walaupun kalau nak sombong bagi Nabi itu tak salah. Pasal apa? Nabi bersifat dengan sifat kamalat, nisbah baharu. Sebenarnya baharu ni dia tak boleh sempurna. Nak bang lagi, sifat sempurna ni hanya ada pada Allah. Perfect lah. Kita kata perfect ni Allah. Nobody's perfect except Almighty. Tak ada siapa yang sempurna dan perfect. Yang perfect betul ialah Allah Ta'ala. Tapi ulama ni dia sebut kalau nisbah baharu, nisbah apa nama lain daripada Tuhan, maknanya iaitulah yang maksud kita kata dia nak hampir kepada sifat sempurna, tidak lain dan tidak bukan ialah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Tuhan pelihara Nabi kita ni tuan-tuan, sampai bercakap apa yang dia bercakap pun bukan bercakap di atas nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap di atas kehendak diri dia, tapi semuanya ialah wahyu daripada Allah. Jadi sempurnalah sempurna dah. Walaupun nisbah baharu, jadi boleh sombong, tapi Nabi tak sombong. Sifat utama Nabi ialah tawadhu'. Pasal itu Tuhan angkat derajat Nabi kepada kedudukan yang begitu hebat. Jadi perhiasan iman ni kena ada pada kita hari ini. Walaupun mungkin banyak orang yang sudah tidak bersifat malu, iaitulah biarlah kita segelintir manusia yang tetap berpegang dengan sifat malu. Mungkin ada orang kata, siapa kata saya tak malu Ustaz? Saya memang malu sungguh-sungguh. Tu yang malu nak pergi mengaji, malu apa semua. Yang tu malu tak bertempat. Yang tu bukan malu sebahagian daripada iman. Nak bagi tuan-tuan, ada kan kata tak ada, banyak malu nak pergi mengaji, malu nak memperjuangkan Islam, malu nak mengaku diri kita orang Islam, malu nak tunjuk diri dia seorang Islam. Malu tu malu tak kena gaya. Pasal apa? Pasal kita kena bangga menjadi orang Islam ni tuan-tuan. Pasal kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan jangan malu untuk tunjuk lambang Islam pada kita tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, kerana ia sebahagian daripada syiar dan ia sebahagian daripada kekuatan di atas muka bumi Allah. Pegang sungguh-sungguh. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itu disebut dalam hadis Nabi au kama qal, iaitulah Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Baik. Cukup lagi. Nabi kata hadlah. Apa dia? Iaitulah iman bertelanjang, pakaiannya ialah sifat taqwa, dan kemudiannya perhiasannya ialah sifat malu, dan maka akan dapatlah samaratuhu, hasil bagi iman. Samarah ni makna dia buah. Macam kita tanam pokok buah-buahan, kita nak apa? Nak buah. Buah tu apa dia? Hasil. Hasil bagi iman tadi dah lengkap dah. Kita kata iman tadi bertelanjang, kita pun ada sifat taqwa pada Allah, dan kemudian kita pula iaitulah maknanya ada sifat malu, maka hasilnya ialah ilmu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi ilmu tu ialah hasil bagi iman. Untuk kita ini jadi orang yang teguh dengan i'tiqad dan akidah kita, tak lari daripada pegangan yang dirahmati dan diridai oleh Allah. Jadi alhamdulillah
kita masih lagi dapat istiqamah dengan majlis ilmu, dan kita harap supaya istiqamah ini berlarutan sehinggalah penghujung usia kita, iaitulah dicabut nyawa kita dengan kalimah yang hebat, iaitulah dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam. Cukuplah sebagai muqaddimah. Kita masuk balik perbicaraan kitab kita. Masih lagi kitab yang bernama Tazkirah li Zawil Afkar Fima Yamurru bil Insan Minal A'mar, karangan seorang ulama besar daripada bumi Fatani Darussalam, iaitulah yang bernama Syekh Abdul Qadir Wangah Budi Skam Fatani. Baik, jadi kita nak sambung tahun mana ni? Muka surat 21, kuliah terakhir kita dulu 2 hari bulan 11. Kita membicarakan tentang fasa yang keempat kehidupan manusia, di mana fasa yang keempat kehidupan manusia ni bermula daripada kita dibangkitkan oleh Allah daripada kubur selepas daripada kiamat. Itu fasa yang keempat bermula. Jadi kita ni tak sampai lagi lah fasa yang keempat tu. Tapi jangan tanya bila lah, sebab kita pun tak tahu bila. Tapi nak bagi, walaupun kita tak tahu bila, coming soon. Abang lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, satu hari akan sampai kepada kita. Semua kita akan tempuh fasa yang keempat daripada kehidupan, bermula daripada dibangkitkan daripada kubur, kemudian berjalan ke padang mahsyar, kemudian dihisabkan di itu, iaitulah ketika di padang mahsyar. Jadi kita duk bincang lagi lah tentang kesimpulan kita berada di padang mahsyar tu, tuan-tuan. Baik, kita sambung muka surat 21. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Dan pada padang mahsyar itu juga berlaku balas membalas, setengahnya akan setengahnya. Jadi iaitulah Tuhan lakukan juga pembalasan daripada setengah pihak kepada setengah pihak. Maksudnya masa tu berlaku perbicaraan. Tu yang orang duk sebut tu, tak apa, hang buatlah kat aku, kita tunggu bertemu di padang mahsyar besok. Hang tahulah langit tinggi rendah. Dia buh lagu tu, tuan-tuan. Tapi itulah saya nak perbetul juga yang ni. Jangan mudah kita sebut seolah-olah kita berasa benda tu orang panggil apa? Benda biasa. Jangan. Pasal kita tak tahu lagu mana mahsyar ni, tuan-tuan. Satu. Lepas tu pula, kita boleh sebut kat kawan tu, contoh kita kata, tak apa hang nak buat kat aku, hang buatlah. Kita maknanya esok kita jumpa di padang mahsyar. Masa tu dia buh pula, hang merangkak cari aku di padang mahsyar. Mana dia tahu merangkak tak merangkak tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Satu. Yang keduanya, awak kita ni perfect sangat ke, tuan-tuan, sampai orang nak merangkak cari kita, padahal hak kita buat ke orang pun berlambak. Kita sendiri pun tak sedar, tuan-tuan. Satgi dia merangkak cari kita, kita merangkak cari dia, sama-sama merangkak, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu yang kalau ikut kaedahnya dalam keadaan tadi, cuba kita tengok apa yang disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita bab akhirat ni, syurga ke neraka ke, bab akhirat ke, bab apa, kalau hampa tahu macam mana aku tahu, kata Nabi, tak ada siapa yang akan gelak di atas dunia daripada mula dia lahir sampai dia mati.
Tu dia nak bagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dahsyatnya akhirat Allah Taala. Tapi ada orang gelak atas dunia, berlambak daripada beranak gelak dah tuan-tuan. Tak ada lagi lah dia gelak, beranak boleh gelak. Cakap belum tentu gelak boleh tuan-tuan. Daripada dia beranak sampai dia mati kira gelak tuan-tuan pun ada. Sampai ada pula pasal apa? Pasal apa tak pergi mengaji ni? Ustaz ni mengajar. Allah tak seronok ustaz pasal apa? Tak gelak langsung. La ilaha illallah. Mengaji pun dia nak gelak daripada mula sampai habis tuan-tuan. Tapi bukanlah tak gelak, tak boleh gelak langsung. Boleh. Tutup guru saya mengajar dulu di pondok. Dia kata kita mengajar ni boleh nak bergurau senda, nak melawak boleh. Cuma satu ya, jangan muhung. Melawak bagi betul. Sebab Nabi pun melawak. Tak ada masalah. Nabi pun melawak, Nabi pun gurau senda. Tapi semua betul tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tak pemohong. Satu. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Pasal apa jangan berlebih-lebihan? Sebab ia banyak boleh mematikan hati kita di atas muka bumi Allah. Itu yang dia ibarat, kata tok guru saya, dia ibarat garam dalam masakan. Tak ada langsung. Mana sedap, tawak hebiang. Memang betul lah, tak kata ke dia kalau kita pun sejam ngaji tuan-tuan dah mula sampai habis, tak ada langsung kot lah nak apa nama kot nak ni apa semua. Dia jadi jemu. Tak boleh macam garam samalah. Maknanya masakan tak ada garam ya. Tak boleh Tapi janganlah bubuh tu sa dengan garam. Dia bubuh sampai 5-6 senduk punya bubuh tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sampai hak mengajar tu, hak poin mengajar tu orang tak ingat. Orang ingat hak gelak tu lagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak boleh ya. Itu kaedahnya. Sebab itu kadang-kala yang ni kena betul juga. Kita serahlah pada Tuhan. Memang akan berlaku, iaitulah keadilan Allah Ta'ala akan zahir besok di padang mahsyar. Siapa bersangkut dengan siapa ya, dia tak lepas. Tambah-tambah kalau dosa kita sama-sama manusia. Dengan Tuhan lain. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Manusia lepas tu dia kata Allah cincai lah. Takkan yang tu pun nak ambil kira pula. Pasal apa? Pasal kita pun payah nak cincai. Orang buat kat kita pun kita kata tambah ada. Saya tak mahu habaq lah siapa tuan-tuan disebut aku nama muka tu sampai mati aku teringat dia buat kat aku. Tu dia tuan-tuan, dia tak maaf punya sampai mati. Nak bagi tuan-tuan tu dia. Kita pun kalau lagu tu kadang dia berlaku macam tu. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi sebab itu berat dosa sesama manusia ataupun ambil hak manusia ni berat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab di sinilah yang kita sebut mahsyar, Allah Ta'ala akan tunjukkan keadilan. Allah Ta'ala suruh bagi keadilan masing-masing. Contoh kita ni, iaitulah ada orang kita ni ambil hak orang, kita kena bagi balik waktu tu. Nak bagi dengan apa? Contoh kita ambil duit orang, nak bagi balik duit, tak laku dah. Duit Malaysia tak laku dah waktu tu. Ringgit Malaysia tak laku dah. Nak bayar dengan mai pun tak laku dah waktu tu. Nak bayar dengan apa? Satu, bayar dengan pahala kita. Kalau ada, bayar pahala kita. Bagilah pahala kita banyak-banyak mana. Pahala tak apa dah. Nak buat apa mana? Kita ambil kesalahan kawan tu, mai tambah tapuk mai buh kat kita. Dah lah kita berlambak dah.
Nah, pi ambil hak kawan tu pula. Nak abang bagi lagu tulah tuan-tuan muslimin, muslimat rahimahullah. Nah, tu tok guru kata di sini, dan pada padang mahsyar itu juga berlaku balas membalas sehingga setengah akan setengahnya. Maknanya antara satu pihak dengan satu pihak. Sehingga termasuk iaitulah di antara binatang-binatang yang berlaga, yang bertanduk, dengan juga yang tidak bertanduk. Itu betul la'alla sawab, iaitulah dengan juga yang tidak bertanduk. Apa maksud dia ni? Maksudnya ialah, maknanya mungkin ada orang kata iaitulah binatang ni dia bukan macam manusia, dia bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf, maknanya mati habis pakat jadi tanah habis. Memang betul. Itu merupakan iaitulah hujah utama daripada ulama. Binatang dia tak termasuk yang akan dibicarakan, dan juga tak termasuk masuk syurga ataupun masuk neraka. Cuma ada jelas ulama sebut ada 10 binatang yang jelas yang disebut dalam Al-Quran, iaitulah yang akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu kita boleh tengoklah ada hujah yang disebut oleh ulama. Antara contohnya iaitulah anjing yang mengiringi bersama-sama dengan ashabul kahfi yang bernama Qitmir. Yang tu juga akan berada dalam syurga Allah. Begitu juga disebut, ada lagi lah yang 10 binatang semua yang akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak lain, binatang lain ni semua jadi tanah. Pasal apa? Pasal iaitulah mereka bukan makhluk yang mukallaf. Senang faham lagu itulah. Makhluk mukallaf ni iaitulah dia ada 3 makhluk mukallaf. Makhluk mukallaf yang 3 ni, satu malaikat, kemudian yang keduanya manusia, dan yang ketiganya jin. Cuma mukallaf malaikat dia berbeza dengan mukallaf manusia dan jin. Mukallaf manusia dan jin dia panggil mukallaf syar'i. Bila sebut mukallaf syar'i, yang ni yang akan iaitulah melalui perbicaraan dan kemudian akhirnya masuk syurga Allah. Malaikat, yang ni dia tak panggil mukallaf syar'i, dia panggil mukallaf ta'zimi. Mukallaf malaikat tu hanya ta'zim, sebagai lambang kebesaran dan keagungan Allah. Baik tu malaikat dia tak letak macam kita. Mudah nak faham mukallaf ta'zimi ni. Kalau malaikat dia tak buat apa yang Tuhan perintah kat dia, dia tak berdosa dan dia tidak dikirakan menentang Allah. Tapi tabiat malaikat, tak ada seorang malaikat pun yang akan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang faham begitulah, mudah dia lagu tu ya. Jadi hak betul-betul yang akan mengalami membalas apa semua ni jin dan manusia. Sebab itu jin dan manusia ni duk sekali bila Tuhan kata wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat pada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi binatang maknanya mati habis ceritalah, tak dihidupkan baliklah. Tapi ada juga disebut oleh ulama, ada juga binatang yang akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Yang ni untuk menzahirkan keadilan Allah. Di mana ini disebut, dia kata contoh binatang yang bertanduk juga dengan binatang yang tidak bertanduk. Maksud dia apa dia? Maksudnya iaitulah kalau berlaku kezaliman di antara binatang dengan binatang. Contohlah, iaitulah lembu ni dia lawan bertanduk dengan lembu. Hak lembu satu ni lembu kemerah.
Kita buh lagu tu lah, bahasa kampung kita senang. Lepas tu satu lagi lembu sendo. Kalau lah dia panggil, tak panggil sendo. Sendo ni bahasa lama, lah dia panggil sado. Lembu sado. Besar kalau nak kira lembu sado, badan besar apa semua ni. Dan bila dia dah sado, dia kira duk buli lembu lain lah. Lepas tu hak kemera tadi yang jadi mangsa. Lawan bertanduk dua orang ni, dua ekor ni, lalu memang kira hak kemera tadi setengah nyawa lah, jadi lauk lah, jadi sayur bagi hak lembu hak yang badan besar tadi ni, hak sendo tadi ni. Jadi dikirakan sampai peringkat lembu tadi mati dalam kezaliman. Jadi nak menzahirkan keadilan, Allah Ta'ala hidupkan balik dua-dua menatang ni, cuma tukar sifat. Hak kemera tadi dia jadi sendo, hak sendo jadi kemera pula, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lawan bertanduk pula. Jadi maknanya selesailah kezaliman tu. Pasal apa? Pasal maknanya kira terbalas. Itu makna dia. Yang tu poin dia. Nak hebat kata, itulah dia keadilan Allah. Allah Ta'ala timbul walaupun bukan kepada makhluk yang mukallaf. Itu ada sebahagian ulama sebut, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala bangkitkan kedua-duanya dan membalaslah yang iaitulah juga itu tanduk akan yang bertanduk itu, sehingga apabila selesai habis. Jadi selesailah. Maknanya dia patah balik, jadi hak yang pembuli dia pula jadi kena buli. Faham tak ni? Itu maksud dia. Maknanya hak pembuli jadi kena buli pula. Maknanya matilah yang pembuli asal dia, maka akhirnya dia pula kena buli, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Berlakulah keadilan Allah, maka kemudiannya Allah Ta'ala pun berfirman, iaitulah Allah Ta'ala kata kepada kedua-duanya, iaitulah dua-dua binatang tadi, kunu turaba. Itu bahasa Arab tu. Kunu turaba. Artinya jadilah engkau berdua itu akan tanah. Maka dua-dua tu jadi tanah. Maka habislah dah, Tuhan kata lagu tu, selesailah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan zahirkan bagi tertegak keadilan, bagi orang nampak keadilan pada waktu itu. Itu persoalan dia untuk kita ambil i'tibar. Pasal itu tak usah duk kata apalah ataupun kod lah, kita buka-buka tengok dalam TV, iaitulah kita tengok rancangan Discovery. Contohnya cerita menatang lah, tuan-tuan. Dan kita pun, saya mula ni banyak buka TV, tengok gambar menatang lah. Nak tengok berita meluat dah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Maksud terang buka sana menatang senang. Memang betul berlaku sungguh, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Hang buka siaran apa pun berita lah ni. Tak tahu. Dulu boleh lah juga ada channel yang boleh kita buka berita tu. Boleh, alhamdulillah boleh ni. Lah tak ada. Satu seboleh kata semua channel tu. Tak tahu nak bang. Tuan-tuan boleh faham sendiri, tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Tu ada satu pakcik sebut kat saya. Mujok TV ni harga 3-400. Kalau harga 2-3 kupang, tengok-tengok tendang. Lepas tu beli pula, tengok tendang pula. Dia kata lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Faham sendiri lah. Lah buka cerita Discovery, buka cerita tengok binatang tu, dia hak binatang hebat ni, dia duk buli satu binatang semua. Lah awak jadi lagu ni apa semua, kena nanya budak binatang tu. Saya kata apalah itu, yang tu nama dia kitaran hidup depa. Lagu tu nak buat gua mana? Yang keduanya, tak usah bimbang, keadilan Allah Ta'ala tetap akan berlaku. Besoknya di akhirat Tuhan akan palin pula lagu tu, hak kena buli tadi, dia pula akan buli. Semuanya lah sekali, habis jadi tanah. Selesai. Baik itu binatang, senang hidup dia, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal iaitulah maknanya dunia habis. Bila mati dah habis. Ataupun kalau sampai di akhirat pun jadi tanah semua habis.
No, untung tak? Tu kata Sayyidina Umar, untung jadi binatang ni. Pasal apa? Pasal esok tak kena mangkit, tak kena hisap, tak masuk, tak ada dah perbicaraan daripada Allah. Sampai Sayyidina Umar menangis pada waktu itu. Dia kata apa? Dia kata, sepanjang aku jadi pemerintah ini, hak manusia ni aku cuba riang aku 100% untuk tak ada manusia yang akan dakwa aku di hadapan Allah. Aku buat dah. Habis riang lah. Bagi seorang pemerintah, kita pun tahu Sayyidina Umar ni lagu mana dia perintah begitu keadilan, dia begitu adil dan sebagainya, sampai malam-malam dia tak tidur, dia ronda seluruh tempat jajahan dia dah. Pasal apa? Pasal dia nak dengar dan nak tahu lagu mana rakyat dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi kata Sayyidina Umar, aku habis riang dah usaha untuk dia jadi pemerintah ni, untuk bagi rakyat aku makmur, rakyat aku senang, rakyat aku berada dalam aman dan sejahtera. Tapi ingat aku boleh tidur lena lagi kah? Pasal apa? Pasal rakyat aku bukan manusia saja. Sampai peringkat esok ni, kalau ada seekor binatang ataupun kita buh kambing lah, seekor kambing yang mati di atas tebing sungai Furat, esok umat Allah Ta'ala akan tanya dia, pasal apa kambing tu mati? Tu dia nak bagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu kata Sayyidina Umar, tuan-tuan. Jadi maknanya menatang tadi ni, iaitulah Allah Ta'ala bangkitkan juga sebahagiannya untuk apa? Zahirkan keadilan Allah. Tapi orang kafir dia tengok lagu tu, kan tengok tadi menatang tadi, iaitulah maknanya Allah telah zahirkan keadilan. Hak yang Tuhan bagi balik, hak yang kena buli tadi, dia jadi pembuli pula, boleh buat apa semua lagu tu. Orang kafir tengok, dia bukan nak berasa kata dia akan diazab oleh Allah, tapi dia tengok sudut lain pula. Kita tengok apa orang kafir sudut lain pula dia tengok ni, tuan-tuan. Maka apabila melihat oleh orang yang kafir, nampak senang binatang-binatang yang hancur jadi tanah tu, dia tengok sudut tu. Dia tengok kan, bila menatang tadi Tuhan zahirkan keadilan, lepas tu habis semua kan, yang binatang hak seorang tu pun dah yang sekok tu pun dah kena, orang panggil apa, kena dah hebat dah apa semua. Lepas tu dua-dua Tuhan kata kunu turaba, jadilah kamu itu tanah. Orang kafir kata apa? Orang kafir kata kita pun lagu tu lah juga kena azab dalam akhirat, dalam neraka esok ni. Kan kena azab, kena bakar. Laku jadi tanah balik. Selesai. Tak apa, kena bakar sekali itu lah. Lepas kena bakar dah rentung, lepas tu kunu turaba juga macam natang tadi. Mereka pun ada harapan untuk apa? Tak apa, kita dulu jahat lagu mana pun, lepas tu kita masuk neraka, takat tu lah. Lepas tu ada harapan dia apa dia? Mati. Pasal apa? Kunu turaba, jadi tanah macam natang tadi. Ni dia Tuhan jawab, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak, yang ni orang kafir kata juga. Lalu ia pun berkata, orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba. Ni cerita panjang ni, kalau nak buka dalam Quran, buka surah An-Nisa ayat 40. Iaitulah ya laitani kuntu turaba tu, petikkan ayat daripada surah An-Nisa ayat 40. Artinya apa kata orang kafir tu? Tok gurubuh ataupun kalau maksud dalam bahasa Melayu kita ni nak buh makna dia, ya laitani, mudah-mudahan, lebih kurang lagu tu lah. Ataupun iaitulah satu keluhan lah, satu keluhan yang berbentuk harapan, mudah-mudahan aku pun jadi, aku akan tanah. Mudah-mudahan aku pun jadi tanah juga. Dia pun ingat lagu tu lah.
Ingat mereka pun macam mereka tengok tadi ni apa yang berlaku di padang mahsyar kepada binatang tadi ni. Mereka pun kata kita pun lagu tu lah. Lepas tu Tuhan pun kata kunu turaba, jadilah hampa semua sebagai iaitulah tanah. Rupanya harapan mereka itu berkecai. Apabila dia ada satu riwayat sebut, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah bagaimana ni satu perumpamaan yang dibuat satu kitab saya baca, iaitulah malaikat bawa bagi tunjuk kepada iaitulah ahli syurga dan ahli neraka. Tunjuk iaitulah pada ahli syurga dan ahli neraka ni, iaitulah bahawa sesungguhnya bawa ibarat kematian, dirupakan macam seekor kambing. Lalu malaikat semelih kambing tadi. Maknanya kata malaikat tadi, aku dah menyembelih kematian. Maknanya apa? Nabang apa tu? Nabang kata siapa duduk dalam syurga pun tak mati dah, siapa duduk dalam neraka pun maknanya tak mati dah sampai bila-bila. Terus terhapus harapan orang kapiak tadi. Orang kapiak tadi ni, dia ada harapan. Harapan dia ialah maknanya teruk lagu mana pun kena seksa daripada Allah sekali ya. Itu habis jadi tanah ke saya. Mati habis. Tak. Pasal apa? Pasal bila malaikat pihak bak kata kematian sudah dimatikan, sudah disembelih, tak mati dah. Maknanya apa? Maknanya contoh kalau bakar tadi ni, bakar rentung, jadi balik. Kena bakar pula. Bakar rentung, jadi balik. Sampai bila? Sampai bila. No ending, tak ada kesudahan, tuan-tuan. Abadi, itu nama dia abadi. Lepas itu disebut dalam ayat Al-Quran, disebut neraka pun khalidina fiha abada. Bila sebut syurga pun khalidina fiha abada. Habis hak syurga pula, ada ahli syurga ni dia kata kita masuk syurga, kalau mati balik lagu mana? Ada juga kotlah habis kan nikmat tengah duk seronok mati. Di dunia dulu jadi tu. Pasal apa? Tengah duk seronok mati. Pasal dia pergi periksa doktor pun tak ada penyakit apa. Lepas tu dia pula duk jogging hari-hari apa semua. Pagi-pagi pula tak ada masalah, pergi sarapan pagi kena roti canai. Pagi tu pun kena roti canai, tuan-tuan. Dia tarik macam biasa selalu. Dan pergi periksa doktor pun tak ada apa. Contohnya kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada apa semua. Kena gelak. Sembang daripada mula sampai gelak. Tak mati. Berlaku. Bukan kata tak ada berlaku, ni cerita benar berlaku. Tengah duk seronok mati. Habis mati habis tak seronok tu. Seronok tu habis. Tu kita dengar dalam talqin mana kata iaitulah telah hilanglah segala kenikmatan dunia dan kesenangan dunia daripada kamu. Tu dia. Mana habis? Mati habis. Jadi ahli syurga apa setengahnya bimbang. Takut sekali lagi. Maknanya apa? Mati. Tu malaikat pergi sembelih mati tadi. Tak mati dah. Tak ada bimbang langsung dah. Kira orang kata apa? Tak ada keraguan langsung dah. Kira seronok. Sampai bila? Sampai bila. Sampai bila? Sampai bila. No ending juga. Tak ada kesudahan, tuan-tuan. Baik itu kalau kita nak seronok, ada orang kata kita ni pasal apa? Hidup saya ni ustaz tak pernah seronok atas dunia. Tu saya duk minta lah. Tu saya duk kata apa lah pasal apa? Pasal maknanya kita nak cari seronok terus, bukan dia dunia. Tapi bukan makna tak seronok langsung, dia akan ada seronok. Orang mukmin ni dia ada seronok dia. Allah Ta'ala bagi seronok. Dan biar seronok kita tu dia ikut sunnah. Apa dia? Dia ada healing dia. Healing tu untuk seronok dia. Apa dia? Mengaji. Contoh mengaji. Apa dia lagi? Contoh semayang. Nabi dia habaq teranglah, aku qurratu aini fi salah. Yang paling aku seronok sekali semayang. Jadi kita pun kalau lagu tu
nak bagi lagu tu lah kaedah dia. Dan betul mengaji, semayang, buat ibadat. Tu satu pakcik kata saya ustaz duduk di rumah lemah perut. Pasal apa? Pasal berita ni banyak dan pembaca berita pun banyak. Daripada mula sampai habis. Saya kata tertekan pakcik. Memang tertekan. Tapi tempat yang paling seronok untuk hilang tekanan tadi, seronok dia lupa semua. Di mana? Masjid. Dia kira masjid, tiap waktu masjid. Tu yang maknanya orang beriman ni dia ada tempat dia. Tapi jangan haraplah kita nak dapat seronok 24 jam daripada mula sampai habis. Tak. Sebab dunia dia akan berselisih ganti. Apa dia? Satu seronok, tak seronok akan sampai dalam kehidupan kita. Nak seronok tak berhenti, non-stop punya seronok, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dunia nak harap nak seronok, yang ni disebut terang-terang, iaitulah walil kafirin yatamat. Dunia ni orang kafir yang akan jadikan sebagai tempat untuk seronok 24 jam ataupun budaya hedonistik. Dia kira nak seronok, tapi kita fahamlah kita akan dapat macam tu yang orang beriman ni Tuhan akan uji kok ni dan sebagainya untuk sama-sama kita ambil i'tibar. Baik, kemudian daripada itu wallahu a'lam, to be continued. Kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada kalau tak ada, tak apalah. Takat itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.